Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia kepada penonton setia Koresponden Plus bernama. Anda bersiaran sekali lagi bersama saya Azura Mokhtar, dan untuk hari ini kita akan membawakan perkembangan berita dari Biro Bernama di Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Kelantan, dan kita juga berkesempatan bersama dengan koresponden bernama di Indonesia. Jadi teruskan setia bersama kami hingga ke penghujung rancangan. Kita mulakan dengan perkembangan berita di Pulau Pinang. Kerajaan Persekutuan memandang serius isu pembangunan di Pulau Pinang, khususnya pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang telah menerima peruntukan sebanyak 9.7 bilion ringgit. Untuk berita penuh mengenainya, kita bersama wartawan Biro Bernama Pulau Pinang, Farhana Poniman. Pihak Kerajaan Persekutuan memandang serius isu pembangunan di Pulau Pinang, khususnya pelaksanaan projek-projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang telah memperuntukkan 9.7 bilion ringgit Malaysia untuk negeri itu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, berkata dengan peruntukan tersebut, pihak kerajaan berharap melihat progres dan pembangunan di Pulau Pinang berjalan dengan lancar. Pada Ahad 21 Ogos lepas, pihaknya membuat lawatan untuk meninjau progres pembinaan sebuah sekolah di Bertam, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bertam Putra yang menelan belanja 27 juta ringgit dan sepatutnya siap pada April 2020, bagaimanapun mengalami kelewatan hampir 2 tahun. Katanya pihak kontraktor memaklumkan bahawa kelewatan projek itu disebabkan oleh pandemik COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan, kenaikan harga barang pembinaan serta kesukaran mendapat pekerja asing. Rizal Merican yang juga ahli Parlimen Kepala Batas berkata, sekolah itu kini siap 85.9% dan beliau berharap pelan pemulihan yang akan dibentang boleh berjalan dengan baik seterusnya dapat menyelesaikan isu projek sakit ini menjelang hujung tahun ini. Itu sahaja dari Pulau Pinang. Terima kasih Fahna di atas laporan itu tadi. Seterusnya kita ke perkembangan berita di Perak. Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan merasmikan klinik bergerak saringan kesihatan nasional yang dikenali sebagai Purple Truck, di mana ia memberikan saringan kanser percuma bagi warga luar bandar dan juga pedalaman di seluruh negara. Untuk berita penuh mengenainya, kita bersama wartawan Biro Bernama di Perak, Rozaina Abdul Rahim. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan merasmikan Purple Truck dengan menandatangani plak diiringi Yang di-Pertua Badan Amal dan Usaha Negeri Perak Datin Seri Aizil Zubin sebelum melawat pameran di Astaka Padang Ipoh pada Ahad. Klinik bergerak itu merupakan truk sepanjang kira-kira 5 meter yang diubah suai sebagai platform untuk menganjurkan bengkel kesedaran dan kesihatan tentang penyakit kanser dan penyakit-penyakit tidak berjangkit di kawasan pedalaman dan luar bandar. Program komuniti masyarakat Purple Truck merupakan sebuah inisiatif hasil kerjasama MCIS Life dan Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia NCSM, dikelolakan oleh pasukan bergerak NCSM yang terdiri daripada kaki tangan perubatan terlatih, penasihat kesihatan berpengalaman dan sukarelawan penjagaan kesihatan. Antara program yang dijalankan termasuk ceramah dan bengkel interaktif berteraskan gaya hidup sihat, kesedaran kanser dan penyakit tidak berjangkit, penilaian kesihatan am dan saringan kepada 3 kanser utama di Malaysia, iaitu kanser payudara, kanser cervix dan kanser kolorektal. Purple Truck akan memulakan jelajah bersama pasukan perubatan terlatih dan sukarelawan NCSM ke lokasi di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sirih Park di Johor sempena dengan sambutan ulang tahun MCIS Live. Baik, saya kira itu sahaja laporan dari Biro Bernama Perak. Terima kasih. Terima kasih Rozaina. Ini pula perkembangan berita di Negeri Sembilan. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2022, daerah Kuala Pelah Negeri Sembilan menganjurkan Pesta Bola Ngoca Merdeka, iaitu sebuah pertandingan bola sepak sawah yang sinonim dengan masyarakatnya. Aktiviti yang julung kali ini diadakan dan mendapat sambutan yang cukup meriah. Untuk perinciannya, kita bersama Ketua Biro Bernama di Negeri Sembilan, Nur Syabiha Syukri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sempena Bulan Kebangsaan, buat julung kalinya Majlis Daerah Kuala Pelah menganjurkan pertandingan Pesta Bola Ngoca bagi meraihkan ketibaan konvoi
Kembara Merdeka Keluarga Malaysia baru-baru ini. Pesta bola ngoca yang diadakan di Tapak Ngoca, Kampung Budaya Teraci di sini mengimbau kembali nostalgia aktiviti tradisional mengoca iaitu menangkap ikan di sawah padi yang sinonim dengan penduduk di daerah ini. Bagi menyambut konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia, Majlis Daerah Kuala Pilah tampil dengan kelainan tersendiri dengan acara sukan bola sepak sawah bola ngoca sebagai acara utama untuk dijadikan satu simbolik sebagai menunjukkan semangat kerjasama berpasukan yang teguh. Yang di-Pertua Majlis Daerah Kuala Pilah, Muhammad Faizal Abdul Manap berkata pesta bola ngoca itu terdiri daripada 26 pasukan daripada Jabatan Kerajaan dan juga pasukan Majlis Pemufakatan Komuniti Kampung Daerah di Kuala Pilah. Terdapat juga aktiviti kemerdekaan yang lain seperti pembarisan, penyerahan jalur gemilang kepada ketua-ketua jabatan dan juga persembahan silat. Selain itu juga, acara sampingan lain adalah aktiviti menangkap ikan, menangkap itik yang merupakan aktiviti tradisional di negeri itu. Kembara Merdeka Keluarga Malaysia peringkat Negeri Sembilan dimeriahkan dengan pelbagai penglibatan masyarakat, pelbagai kaum bermula pada 16 hingga 18 Ogos yang lalu. Sekian daripada saya, Nur Syafiqah Syukri. Terima kasih Syabiha di atas laporan yang cukup menarik itu tadi. Baiklah, koresponden Plus Bernama berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Koresponden Plus Bernama. Seorang bekas pesara tentera bersemangat untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan dengan mencipta replika meriam menggunakan jalur gemilang dan meletakkannya di tepi sawah padi berdekatan rumahnya. Untuk bingkisan yang menarik ini, kita bersama wartawan Biro Bernama Kelantan, Hafsah Ismail. Walaupun hampir 40 tahun bersara sebagai tentera, Zahari Abdullah tetap bersemangat untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan dengan mencipta replika meriam menggunakan jalur gemilang dan meletakkannya di tepi sawah padi berdekatan rumah. Menariknya, usaha itu bukan sahaja dilakukan bersendirian, malah pesara berusia 70 tahun itu turut dibantu isterinya Tuan Yah Tuan Yeh berusia 63 tahun yang juga pesara jururawat. Idea pasangan itu untuk membuat replika ini sentiasa ada sebaik sahaja masuk Bulan Kebangsaan. Sebagai contoh, tahun lepas mereka membuat replika Wow Bulan. Untuk tahun ini, kelainan yang cuba mereka tampilkan ialah mencipta replika meriam menggunakan bahan-bahan terpakai dengan dihiasi jalur gemilang untuk diletakkan di tepi sawah padi berdekatan rumah di Kampung Kubang Bongor, Melur, Kota Baru, Kelantan baru-baru ini. Zahari yang berkhidmat selama 13 tahun dalam bidang ketenteraan berkata, antara bahan terpakai yang digunakan ialah tayar, buluh, kayu papan lapis dan besi bagi membentuk meriam serta membalutnya dengan jalur gemilang dengan kos RM700. Kata Zahari, usaha itu akan terus dilakukan bersama isteri bagi memupuk semangat cintakan tanah air terutama kepada generasi kini. Menurutnya, walaupun anak muda sekarang tidak pernah hidup zaman penjajah, tetapi semangat kibarkan jalur gemilang perlu disemai dalam jati diri mereka. Bagi Tuan Yah pula, beliau mencadangkan supaya pihak kerajaan dan agensi terus mempergiatkan aktiviti untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan ini. Terima kasih Hafsah di atas laporan yang cukup menarik itu tadi. Baiklah, daripada perkembangan di Kelantan, kita beralih pula ke perkembangan berita di Indonesia. Transit aliran masa ataupun MRT adalah pengangkutan awam yang efektif di kawasan bandar yang besar dan padat ya. Dan negara jiran Indonesia juga sedang meluaskan rangkaian MRT bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan dimaklumkan ya, projek MRT fasa kedua ini akan sedang dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta dan pembinaannya tidak mudah serta memerlukan kos yang tinggi. Untuk laporan lanjut, kita bersama koresponden bernama di Jakarta, Muhammad Iswandi Kasan Anwar. Beli belah Sarinah Mall yang serba baru dan moden telah dirasmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini. Bangunan yang telah dibaik pulih secara besar-besaran sejak tahun 2020 itu terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. 4 bulan setelah dibuka, semula pada 21 Mac lalu, jumlah pengunjung di Sarinah telah mencecah 5 juta. Sekitar 40,000 pengunjung datang setiap hari, sekaligus menjadikannya salah satu pusat tumpuan
orang ramai ketika mengunjungi Jakarta. Ia juga menjadi platform usahawan kecil dan sederhana tempatan untuk menguasai pasaran domestik sebelum masuk ke pasaran antarabangsa. Ia khusus untuk kegiatan industri kreatif menampilkan karya-karya seni terbaik mereka kepada pengunjung. Ini selari dengan matlamat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SME sebelum dibantu ke peringkat antarabangsa. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Koresponden Plus untuk minggu ini. Teruskan setia menonton Bernama TV untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Azura Mokhtar. Assalamualaikum dan jumpa lagi.